Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 22 Mac. Sarawak telah berjaya meningkatkan penyertaan syarikat Sarawak dalam aktiviti minyak dan gas ONG sejak penubuhan jawatan kuasa penyelaras bersama antara Kerajaan Sarawak, Kerajaan Persekutuan dan Petronas. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, setakat tahun 2022, Sarawak telah mempunyai lebih 600 rakyat Sarawak yang berlesen dan berdaftar untuk menjalankan aktiviti ONG selain kira-kira 2.9 bilion ringgit projek telah dianugerahkan kepada syarikat Sarawak. Menerusi jawatan kuasa yang ditubuhkan pada 2020 dan disokong oleh 6 jawatan kuasa kecil itu, Sarawak juga mendapat manfaat daripada pelbagai program untuk meningkatkan potensi penuh penggiat industri minyak dan gas seperti program pembiayaan vendor. Setakat tahun lepas, sebanyak 325.8 juta ringgit telah diluluskan untuk 38 syarikat Sarawak. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Penangguhan Program Transformasi Kontraktor Minyak dan Gas di Kuching. Teks beliau disampaikan oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lahmad. Daripada segi libat urus pula, sebanyak 300 syarikat telah mendapat manfaat daripada 8 sesi libat urus yang dianjurkan. Sarawak kini mempunyai 222 pemandu pelancong khas wilayah yang mempunyai permit daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTEK). Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kursus yang diberikan juga merupakan kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan. Dalam pada itu, beliau juga menyambut baik pengumuman MOTEK baru-baru ini yang bersetuju melanjutkan tempoh sah lesen bagi pengusaha pelancongan serta pemandu pelancong daripada 3 tahun kepada 5 tahun. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pemandu pelancongan negeri Sarawak di Kuching. Mengulas berkaitan pertemuan bersama wakil-wakil pejabat residen, penggiat industri, agensi pelancongan dan perhotelan adalah bagi berbincang tentang maklum balas yang diterima untuk sektor pelancongan di Sarawak bagi tahun 2022. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, sesuai dengan sasaran 3 juta pengunjung pada tahun ini, pihaknya akan memberi fokus kepada meningkatkan prasarana dan produk sedia ada serta membaik pulih fasiliti di taman negara yang menjadi tarikan kepada pelancong ke negeri ini. Because National Park plays a very important attraction to those who are coming to Sarawak. Actually, kalau kita melihat in and around Kuching, the biggest number of visitors is to Bako National Park. So I have also give indication we want to see the facilities at Bako National Park, the toilets, the accommodation and all that must be up to the mark because those are very important things. So the perkara-perkara seperti itulah selain daripada berkenaan Bako, Semenggok, Niah dan sebagainya. Sarawak kini sudah menerima lebih 600,000 pelawat yang telah memasuki negeri ini setakat Februari lepas. Kerajaan Sarawak komited melaksanakan pelbagai projek air di seluruh negeri ini menerusi peruntukan sebanyak 4 bilion ringgit. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi, banyak projek yang telah siap sedang dilaksanakan dan sebahagiannya masih dalam proses dokumentasi. Datuk Julaihi berkata usaha Kerajaan Sarawak melalui kementeriannya untuk menubuh satu entiti tunggal operator air melalui penggabungan agensi berkaitan bakal menjadi satu entiti tunggal kelak. Ujarnya ia bertujuan menambah baik dan meningkatkan pengurusan dan bekalan air terawat di seluruh Sarawak adalah selaras dengan tema tahun ini, sambutan Hari Air Sedunia, iaitu mempercepatkan perubahan. Seperti yang sedia kita maklum, Sarawak merupakan sebuah wilayah yang luas dengan topografi yang unik. Ini merupakan salah satu cabaran terbesar yang perlu kita hadapi untuk menyalurkan bekalan air sepenuhnya dan selamat ke seluruh pelosok.
Beliau berucap di Bintulu pada majlis sambutan Hari Air Sedunia 2023. Selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, pelbagai inisiatif untuk menambah baik sistem bekalan air di Sarawak akan dilaksanakan. Ia seperti pelaksanaan sistem grid air, pendigitalan dan pemodenan sistem bekalan air Sarawak. Expo dan Sidang Kemuncak Minggu Tenaga Antarabangsa IEW ke-5 di Kuching pada Jun ini akan menyelahkan inisiatif Sarawak dalam menerajui sumber tenaga mampan untuk menjana ekonomi dan meletakkan negeri ini sebagai hub tenaga bersih utama. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hipni memberitahu IEW merupakan acara tenaga terbesar di Borneo dengan jangkaan kehadiran 200 pempama dan lebih 5,000 pelawat selepas tertangguh selama 3 tahun ekoran pandemik COVID-19. Dr. Hazlan berkata dengan tema kali ini peralihan ke arah masa depan karbon sifar bersih atau Net Zero Carbon Future ini akan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching mulai 13 hingga 15 Jun kelak. Dianjurkan oleh Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, IEW 2023 juga dijangka bakal menyaksikan beberapa pelaburan luar negara utama akan diumumkan pada majlis itu. Bercakap pada sidang media berkaitan acara tersebut, Dr. Hazlan memberitahu antara penggiat industri utama yang terlibat kali ini adalah termasuk Shell Sarawak, Technip, JX Nippon Oil and Gas Exploration, Velesto Energy, Petronas, SEDC Energy, Sarawak Energy Berhad, Petroleum Sarawak, Regional Corridor Development Authority, Petra Energy dan Huawei Technologies. Selain daripada itu, pavilion dari China, Singapura dan Malaysia juga telah disahkan dengan tumpuan utama Expo adalah untuk mempamerkan pelbagai inovasi, teknologi dan inisiatif dalam perjalanan ke arah masa depan yang bersih dan mampan. Ini termasuk pelbagai teknologi tenaga boleh diperbaharui seperti solar, hidro dan biogeosim akan dipamerkan. Diadakan serentak dengan Expo itu ialah ceramah teknologi yang memaparkan pembentangan mendalam tentang teknologi dan inovasi baru muncul yang dibuka kepada semua pelawat dan juga pelajar. Sidang Kemuncak IEW 2023 selama 2 hari ialah perhimpunan peringkat tinggi yang akan menampilkan lebih 20 penceramah dan ahli panel yang akan merangkumi 3 sesi panel yang menampilkan meja bulat Sarawak dan Indonesia untuk mendapatkan maklumat terkini tentang perkembangan terkini dan rangkaian dengan penceramah dan ahli panel. Lebih banyak rumah yang musnah dan nyawa tergadai sekiranya rakyat masih bersikap tidak peduli dengan perubahan iklim. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti, kejadian banjir kilat yang melanda Kuching baru-baru ini juga antara contoh kesan langsung perubahan iklim yang dirasai oleh penduduk di negeri ini. Tegasnya impak yang dirasai generasi ini merupakan sekilas pandangan nasib yang akan menimpa generasi akan datang sekiranya sikap tidak ambil tahu perubahan iklim terus diamalkan oleh masyarakat. Then someday more cities will be submerged, more homes and lives will be destroyed, food will be scarce, there will be more poverty, people will be starving, and eventually our economy will be weaker. This is definitely not the Sarawak we envision. The Sarawak we envision is for Sarawak to prosper in every way. Ahli Dewan Undangan Negeri Pelawan itu berkata demikian ketika merasmikan seminar Climate Change Action Plan anjuran Majlis Perbandaran Sibu MPS di Sibu. Dalam ucapan tersebut, Michael turut menekankan bahawa Sarawak harus membangun sejajar dengan kemajuan teknologi agar penduduknya mempunyai lebih banyak peluang untuk mencapai matlamat hidup mereka. Namun, pembangunan tidak seharusnya mengorbankan kelestarian alam demi sesebuah kemajuan yang akhirnya akan memberi
berdampak buruk kepada rakyat. Beliau percaya pertumbuhan ekonomi dan penjagaan persekitaran boleh dilaksanakan seiringan. Katanya aktiviti ekonomi yang turut mengambil kira penjagaan alam sekitar akan mampu memacu kemakmuran negeri Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Beliau turut memuji MPS kerana melaksanakan dasar-dasar yang menggalakkan orang awam untuk memelihara alam sekitar. Antara dasar tersebut adalah hari tanpa plastik, tiada penggunaan penyedut minuman plastik di premis makanan dan juga tiada penggunaan polisterin. Ke arah mengekalkan Mahkamah Bumiputera sebagai institusi untuk menegakkan keadilan dan undang-undang, adat kekal relevan residen, pegawai daerah dan pegawai tadbir diberi mandat di bawah Ordinan Mahkamah Bumiputera untuk melaksanakan tugas kehakiman secara bijaksana tanpa rasa takut atau pilih kasih. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat, mereka perlu berperanan untuk berfungsi seperti Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Malah katanya pelantikan Hakim Mahkamah Bumiputera yang berkelayakan di sisi undang-undang dan sepenuh masa serta pengukuhan pendaftaran Mahkamah Bumiputera bahagian dan daerah menunjukkan permulaan transformasi daripada hanya sebagai pentadbiran negeri di bawah Jabatan Premier kepada sebuah badan kehakiman yang bebas. Beliau berkata demikian ketika merasmikan seminar pengurusan kes Mahkamah Bumiputera Sarawak di Miri. Tambahnya, lebih 65% daripada kes telah diselesaikan, manakala baki 35% kes tertunggak masih menjadi perhatian pegawai daerah yang juga pendaftar mahkamah untuk diselesaikan. Justeru, usaha berterusan pejabat ketua pendaftar bersama-sama pejabat residen dan pejabat daerah sejak 3 tahun lepas untuk menyelesaikan kes tertunggak sekurang-kurangnya dapat mengurangkan bilangan kes adalah membanggakan. Kawasan hutan di Bakam Government Reserve Bakam GR Lambir berpotensi untuk dibangunkan sebagai tempat rekreasi di Miri. Pegawai Hutan Wilayah Miri, Hasan Odau berkata Bakam GR sesuai untuk aktiviti seperti rekreasi, tempat memerhati burung dan perkemahan. Ujar Hasan, di samping mengekalkan kelestarian hutan, pihaknya komited memastikan penanaman semula pokok-pokok yang baru di kawasan terjejas akibat pembakaran terbuka. Katanya kawasan seluas kira-kira 1,000 hektar ini akan diwartakan sebagai hutan simpanan kerajaan. Beliau berkata demikian bersempena Hari Hutan Antarabangsa di Bakam GR Miri. Selaras dengan tema Hari Hutan Antarabangsa pada tahun ini, Hutan Sihat, Masyarakat Sihat, objektif penganjuran aktiviti menanam pokok ini adalah bertepatan bagi memastikan pemuliharaan hutan. Turut diadakan penanaman 200 pokok oleh 90 orang pegawai dan kaki tangan jabatan tersebut bersama 7 orang wakil daripada RTM Miri. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Rabu 22 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani.